Bila tang isteri anak-anak tak ada duit manjang. Tapi tiba-tiba, tu dia. Assalamualaikum, hai guys. Baru-baru ni Brahmi jadi tetamu dalam program Wanita Hari Ini di TV3. Dan topik yang kita sembang adalah tentang suami kedekut tak bertempat. Alhamdulillah, dapatlah share beberapa poin. Cuma disebabkan kesempitan masa, ada beberapa perkara yang tak sempat nak bagi tahu. So, sebab tu Brahmi buat video hari ni untuk kongsi pada anda semua. Isu tu jadi viral apabila tersebar satu komen. Brahmi bacakan. Bini saya bersalin Hospital Kerajaan Baru RM40. Jimat kos musim COVID ni berjimat lebih bagus. Macam-macam boleh beli dengan RM5,000 tu. Betul dia kata. Lainlah dah banyak duit. Duit RM5K tu bagi kat mak ayah atau adik-beradik pun berkat. Jangan kedekut dengan darah daging. Doa dia orang lebih berkat tau. Yang ni ada sedikit masalah. So ada pula komen bawah tu. Dia kata apa? Asal ada duit lebih je, semua memang kena bagi pada mak bapak dengan adik-beradik je ke untuk dapat pahala lebih? Kalau bagi pada isteri, lagi-lagi untuk keselesaan isteri nak bersalin, kan zuriat sendiri tak dapat pahala ke? Kira membazir macam tu. Panas pula aku dengan spesies lelaki macam kau ni. Okey, untuk respon pada isu ni, Brahmi nak ajak kita renung satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Hadis ni sahih, di mana Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut, sebaik-baik di kalangan kamu adalah kamu yang berbuat baik kepada ahli keluarga, dan Nabi sambung lagi, dan akulah yang terbaik untuk ahli keluargaku. Maksudnya Nabi adalah contoh nombor satu di dalam kita nak belajar dan kita nak meneladani bagaimana nak mengurus keluarga. Dan berkaitan dengan isu tadi, mana lagi utama, bagi nafkah kepada isteri ataupun mak bapak? Mari kita tengok pula satu hadis Nabi SAW daripada Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Nabi sebut, ibda' bin nafsika 'alaiha. Mulakan dengan memberi nafkah kepada diri kita sendiri. Maksudnya, kita kena keluar duit untuk pastikan kita sihat dan kuat agar kita dapat cari nafkah untuk orang lain. Dan sambung Nabi lagi, fa in fadala syai'un fali ahlik. Dan duit selebihnya pula untuk ahli keluarga kita. Dan para ulama sepakat, maksud fali ahlik itu merujuk kepada isteri dan anak-anak. Fa in fadla an ahlik syai'un fali dhi qarabatik. Dan kalau ada duit lebih lagi Nabi sebut, maka berikanlah kepada ahli keluarga terdekat. Yang ni maksudnya kepada mak bapak kita, adik-beradik kita, saudara mara kita yang terdekat. Fa in fadla an dhi qarabatik syai'un fahakaza wa hakaza. Dan kalau ada lagi duit lebih, maka sampaikanlah kepada orang seterusnya dan orang seterusnya. Maksud hadis ini, Nabi dah bagi keutamaan. Pertama, pastikan kita sihat. Kedua, kepada isteri dan anak-anak. Ketiga, kepada saudara mara yang terdekat. Kemudian kepada orang lain. Dan dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai. Tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun. Nabi kata apa? Bersedekahlah. Lalu ada seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, aku ada dinar, nak belanja kepada siapa? Nabi kata, tasaddaq bihi ala nafsik. Kita belanjakan untuk diri kita dulu. Macam tadilah, pastikan kita sihat dan sentiasa kuat untuk terus mencari nafkah. Dan lelaki tadi kata apa? Qala indi dinarun. Aku ada lebih lagi duit dinar. Maknanya ada lagi duit lebih. Nabi jawab, tasaddaq bihi ala zawjatik. Belanjakanlah duit kamu kepada isteri kamu. Nah, Nabi sebut terang-terang kan, isteri dulu. Dan kata lelaki itu lagi, qala indi akhar. Aku ada duit lebih lagi. Nabi sebut, tasaddaq bihi ala waladik. Belanjakanlah duit kamu untuk anak-anak kamu. Faqala indi akhar. Dia kata, aku ada lagi duit. Nabi sebut, tasaddaq bihi ala khadamik. Belanjakanlah untuk hambamu. Maksudnya kalau kita ada staff, kita ada orang-orang yang bekerja bawah kita, jangan kita abaikan gaji mereka. Qala indi akhar. Aku ada lagi duit ya Rasulullah. Qala anta absar. Kamu lebih mengetahui. Maksud daripada hadis ini, bila kita ada duit, settlekan untuk kita. Dalam dunia moden ni, bayar bil telefon kita, benda-benda yang wajib, settlekan untuk isteri kita, anak kita, ahli keluarga terdekat. Kalau kita ada staff, bagi gaji pada mereka. Kemudian barulah fikir yang lain. Yang menjadi masalah, suami kedekut tak bertempat ni macam ni.
Bila tang isteri anak-anak tak ada duit manjang. Tapi tiba-tiba, tu dia kereta sport rim baru, modified kereta, rokok berkotak-kotak. Jam dia pula boleh tahan mahal. iPhone 13 walaupun kat Malaysia asyik tak cukup stok, dia dah dapat. Bini pula guna Samsung tahun bila entah 2001, tu dia dah 20 tahun lepas. Kesian dia. Ini namanya kedekut tak bertempat. Sama juga bak duit untuk anak-anak dan isteri, uish punyalah keda. Tapi mak bapak bagi. Adakah kita tak boleh bagi duit pada mak bapak? Boleh. Pertama, pastikan keutamaan tadi. Dan andai kata mak bapak kita memang tak cukup makan, tempat duduk pula daif, Masya Allah, maka dia bukan soal hukum, tetapi soal pengurusan duit kita. Banyak mana kita allocate untuk anak-anak dan isteri, banyak mana kita allocate untuk diri kita, dan juga banyak mana kita allocate untuk mak bapak kita dan juga adik-beradik. Bahkan boleh juga bincang dengan isteri, sebab dalam agama, isteri dibenarkan untuk bekerja sekiranya dua-dua telah bersetuju untuk isteri membantu meringankan beban si suami. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di mana menceritakan Asma binti Abu Bakr, dia pernah bekerja untuk membantu suaminya ketika itu, iaitu Az-Zubair ibn Awam, bagi meringankan beban beliau. Dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang tingkah laku tersebut. Kesimpulannya kepada kawan-kawan yang menjadi suami, bila kita jadi suami, tugas kita besar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan pada masa yang sama, kita bertanggungjawab wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak kecuali masing-masing telah bersetuju. Yang tu tak ada hal. Dan akhirnya, kepada suami-suami di luar sana, mari kita renung ayat Allah Azza wa Jalla. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Maksudnya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, dan kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Apabila si suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, maka Allah akan memudahkan, memurahkan lagi rezekinya. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Raudatul Talibin, sekiranya si suami itu sangat kaya dan mampu untuk menanggung kesemua ahli keluarga, isteri, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, sepupu, sepapat, maka dia wajib untuk menanggungnya. Tetapi kalaulah duit pun tak banyak, kan, cukup-cukup makan, kadang-kadang tak cukup, dia tetap wajib memberi nafkah kepada anak-anak dan isteri pada kadar kemampuan.